Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, ulama penulis kitab yang syahid menentang Siam. Muhammad Fadli Ghani telah menulis satu artikel yang bertajuk Syekh Abdul Samad Al-Falimbani syahid ketika menghalau Siam. Di dalam artikel itu menceritakan pelibatan Syekh Abdul Samad yang berasal dari Palembang dalam jihadnya di Kedah menentang Siam. Bagaimana beliau yang bukan berasal dari Kedah boleh terlibat dengan jihad ini? Syekh Abdul Samad sebenarnya memang ada kaitan dengan Kedah walaupun beliau berasal dari Palembang. Ayahnya Syekh Abdul Jalil bin Abdul Wahab Al-Mahdani adalah mufti negeri Kedah di zaman pemerintahan Sultan Muhammad Jiwa. Ayahnya yang berasal dari Yaman merupakan guru kepada Sultan Muhammad Jiwa sebelum baginda menjadi sultan. Setelah baginda menjadi sultan, beliau dilantik menjadi mufti Kedah. Di dalam buku At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah karya Muhammad Hasan bin Tuk Krani menyatakan bahawa di Kedah Syekh Abdul Jalil berkahwin dengan anak Datuk Seri Maharaja Dewa yang bernama Wan Zainab. Setelah beberapa bulan berkahwin dengan Wan Zainab, seorang anak muridnya dari Palembang datang mengajak beliau untuk pulang ke Palembang kerana mereka di sana merinduinya. Syekh Abdul Jalil pun pergi ke Palembang dan beliau berada di sana selama 3 tahun. Semasa di sana, beliau berkahwin dengan seorang wanita yang bernama Raden Ratni. Hasil dari perkahwinan inilah lahir Abdul Samad Al-Falimbani. Setelah itu Syekh Abdul Jalil pulang ke Kedah. Di Kedah beliau mendapat pula 2 orang anak lelaki iaitu Wan Abdul Qadir dan Wan Abdullah melalui isterinya Wan Zainab. Maka fahamlah kita di sini bahawa Syekh Abdul Samad ada hubungan darah dengan Syekh Abdul Jalil. Setelah kematian Syekh Abdul Jalil, anaknya Wan Abdul Qadir pula menjawat jawatan mufti Kedah. Abdul Qadir ini adalah adik kepada Syekh Abdul Samad. Menurut Muhammad Fadli Ghani lagi, walaupun Syekh Abdul Samad dilahirkan di Palembang tetapi beliau membesar di Kedah. Setelah mendapat pendidikan dari ayahnya, beliau dan 2 saudaranya dihantar ke Pondok Pauh Bok Petani untuk belajar. Guru utamanya adalah Syekh Abdul Rahman Abdul Mubin Pauh Bok. Setelah itu Abdul Samad belajar di Mekah dan Madinah. Beliau bermukim ilmu di sana selama 35 tahun. Beliau pernah pulang ke Betawi kemudian ke Palembang setelah 35 tahun bermukim ilmu di Hijaz, tetapi tidak boleh tinggal lama di sana kerana tidak tahan melihat Belanda menguasai negaranya. Kebencian kepada penjajah menyebabkan beliau pulang semula ke Mekah dan terus bermukim di sana mengajar ilmu. Semasa berlaku peperangan Kedah Siam, mufti Kedah Syekh Abdul Qadir telah menghubungi ulama-ulama Melayu di Tanah Suci, khususnya abangnya sendiri Syekh Abdul Samad, untuk turun membantu dan membebaskan wilayah Kedah. Syekh Abdul Qadir mengirimkan surat ke Mekah memberitahu keadaan negeri mereka yang terancam. Sepupu Sultan Kedah Tengku Muhammad Sa'ad juga sedang belajar di Mekah ketika itu. Bukan sahaja Syekh Abdul Samad, bahkan Syekh Mas'ud Al-Banjari dan Syekh Daud Al-Fatani telah bergerak balik ke Tanah Melayu bersama dengan Tengku Muhammad Sa'ad. Syekh Abdul Samad dan Syekh Mas'ud pergi ke Kedah sedangkan Syekh Daud pulang ke Petani. Setelah mereka sampai di Kedah pada 1 Muharram 1244 Hijrah, yakni bersamaan tahun 1829 Masihi, Tengku Muhammad Sa'ad bersama Tengku Kudin serta Syekh Abdul Samad, Syekh Abdul Qadir Mufti dan Datuk Kermajaya Langkawi telah mengumpulkan hulu balang dan bermuafakat untuk menguasai semula kota Kuala Kedah yang telah ditawan. Mereka berhasil menguasainya pada 1831 Masihi. Mereka kemudian menyerang wakil Siam di Alur Ganu sehingga Siam itu lari ke Ligur. Kemudian mereka terus bergerak ke Hak Nyai dalam negeri Singgora untuk terus marah ke bandar Singgora. Pada masa itu juga, orang-orang petani dari 5 daerah yang dipimpin oleh Nai Pai, Raja Jering, telah bergerak ke Singgora bersama raja-raja dan para ulama. Mereka sebenarnya dipaksa untuk menyokong Siam. Mereka terpaksa berpura-pura menyokong pihak Siam. Sampai di negeri tiba, orang-orang petani yang dipimpin oleh ulama termasuk Syekh Daud Fatani, Syekh Wan Mustafa Bendang Daya, Wazir Al-Harbiah Petani dan Syekh Abdul Wahab yakni Hulu Balang Tok Nikhak telah beralih arah dan menyokong tentera Kedah. Mereka bergabung di Chenok dan bertempur dengan Siam di Singgora. Perang yang disebut sebagai Musuh Patani ini berlaku dalam tahun 1832 Masihi. Ia adalah perang yang terhebat dalam sejarah Patani. Ketika Siam hampir kalah, satu ketumbukan tentera Siam datang dari arah belakang dan mengepung mereka di Singgora. Dalam perang inilah Tengku Kudin, Tok Nikhak dan Syekh Abdul Samad antara yang gugur syahid. Kubur Syekh Abdul Samad kini terletak di Chenok sekitar 20 km di selatan Songkla. Walaupun peperangan ini menyebabkan Kedah hilang seluruh wilayah asalnya dan hanya tinggal Kedah sekarang dan raja-raja Islam di bawah naungan Kedah telah dibunuh Siam, namun semangat jihad yang ditunjukkan oleh mereka membuktikan mereka tidak redha untuk tanah milik umat Islam terlepas kepada orang lain. Syahidnya Syekh Abdul Samad dan rakan ulama yang lain menunjukkan mereka bukan hanya ulama pembaca kitab sahaja, tetapi
sanggup turun ke medan jihad membuat perubahan. Benarlah firman Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup tetapi kamu tidak menyadari. Al-Baqarah ayat 154. Semoga kisah jihad Syekh Abdul Samad ini mampu menghidupkan kembali jiwa kita untuk terus berjihad membawa perubahan. Ustaz Bro, Assalamualaikum.